Kembali bersiaran bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dan seterusnya kita bincangkan satu topik yang memang rapat, memang dekat sangat dengan hati dan juga nadi rakyat, iaitu harapan daripada industri PKS supaya mereka dapat bangkit semula selepas pandemik ini. Dan untuk memperkasakan perniagaan mikro PKS, kita bersama dengan Datuk Dr. Sharifuddin Musa, Penasihat Dewan Perniagaan Antarabangsa Kuala Lumpur. Terima kasih kerana bersama kami, Datuk. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Datuk. Terima kasih kerana bersama kami secara langsung. Datuk, PKS mengalami masalah aliran tunai yang teruk ekoran daripada apa yang berlaku. Bukan sahaja PKP yang terkini yang kita alami di Malaysia, tetapi melihat kepada apa yang berlaku pada tahun 2020 juga. Jadi rentetan daripada semua itu, PKS mengalami keadaan yang mungkin paling sukar dalam sejarah PKS dan industri mikro di Malaysia. Apakah yang Datuk boleh bincangkan ataupun Datuk boleh nyatakan kepada mereka tentang survival industri PKS dan juga industri mikro PKS bergerak ke hadapan? Alhamdulillah, syukur kerana kerajaan sekarang telah dapat membuka sektor-sektor, terutama sektor perniagaan kecil dan sederhana, dan kilang pun dah buka seperti biasa. Kita sangat maklum bahawa banyak syarikat-syarikat yang telah belum tikar kerana tak dapat tahan dengan naikkan setiada. Kerana pertama, setahun dah kita menggunakan COVID dan inilah tahun yang kedua. Saya rasa selalu banyak syarikat-syarikat yang belum tikar buat masa ini. Jadi bantuan kerajaan yang ada sekarang sangat membantu syarikat LKS kerana perniagaan telah berhenti sangat lama, hampir setahun lebih. Ya, dan kalau kita lihat sekarang, Datuk, semakin banyak sektor ekonomi telah pun dibuka, perusahaan, perkilangan ekonomi dan sebagainya. Pastinya ini memberi peluang kepada pemain-pemain industri untuk kekal dalam perniagaan dan survival di kala pandemik ini. Pandangan Doktor Datuk terhadap perkara ini? Bagus. Sebab apa? Sekarang ni kita rasa untuk tahun dah sekali tahun kedua, kita tahu bagaimana untuk nak atasinya peniaga, kerana kita dah pernah mengalami pada tahun lalu sudah. Ini adalah tahun kedua. Jadi perniagaan perlu diubah secara bersemuka dan sekarang kepada sistem online. Dan ada platform-platform yang penting sangat membantu kepada kita, iaitu Lazada juga Shopee, untuk memudahkan perniagaan-perniagaan kita berjalan seperti biasa. Datuk, memang wujud perniagaan-perniagaan yang boleh bergerak secara dalam talian dan ramai juga yang telah memulakan online shop masing-masing. Namun ada sahaja perniagaan yang tidak boleh digerakkan secara dalam talian. Sebagai contoh, gym yang memang terkesan teruk akibat daripada PKP ini, tidak ada cara untuk mereka sebenarnya zahirkan perkhidmatan itu secara dalam talian kerana ia adalah berbeza. Kelas-kelas dalam talian mungkin sedikit sebanyak dapat membantu tetapi tidak secara keseluruhan. Jadi apakah nasihat Datuk kepada perniagaan-perniagaan yang sememangnya tidak boleh bergerak kepada kaedah dalam talian? Buat pengetahuan saya memang betul perniagaan seperti tersebut memang tak boleh dibuka lagi ketika ini. Jadi pendapat saya, kerajaan perlu bantu untuk peniaga seperti bisnes gym. Sekiranya boleh buat masa ini pengurusan gym perlu pula mengubah servis itu kepada perniagaan menjual peralatan gym supaya penggunaan gym atau peralatan sukan itu boleh digunakan di tempat kediaman dan di ofis yang boleh pakai untuk kegunaan sendiri. Itu pendapat saya lah. Dan seterusnya untuk sektor perkilangan yang Datuk mungkin lebih rapat pada sektor ini, apakah SOP-SOP baru yang diperkenalkan yang turut mungkin meningkatkan kos dalam pada memberikan perkhidmatan dan juga dalam sektor pembuatan itu sendiri yang boleh Datuk sebutkan, dan juga cara bagaimana ahli-ahli perniagaan dalam sektor ini dapat mengatasi kos-kos baru, kos tambahan yang diperkenalkan?
Biasanya bahagian kilangan dia lebih pada kos untuk kendalikan pekerja kita. Sebab sekarang ni pekerja kita tidak boleh 100% bekerja di dalam kilang. Jadi kita perlu susun pekerja dengan secara detail dan tak gunakan pekerja yang ramai. Tetapi bagaimanapun syarikat-syarikat kami perlu menjaga kaki tangan kami, terutama keselamatan dan kecergasan beliau di tempat kerja. Ini adalah kerana ada kaitan dengan kualiti apa yang kita keluarkan oleh syarikat. Apa yang penting, kos yang banyak perlukan lebih kepada kos tambahan macam kos pembersihan kilang. Kita sentiasa kena membuat pembersihan berskala tak seperti normal. Kita perlu bagi kesihatan dan perubatan kepada kaki tangan terutama vitamin C. Dan perkara ini adalah memang menambahkan kos operasi kilang. Walau bagaimanapun kita perlu kreatif kerana untuk kali ini bukan Malaysia saja yang kena wabak COVID, ialah seluruh dunia. Jadi strategi perniagaan untuk kita buat pasaran adalah berbeza seperti normal. Dan berbalik kepada platform digital ataupun perniagaan dalam talian, dan kalau kita lihat semakin mendapat tempat di kalangan pembeli dan juga pengguna. Jadi bagaimana Datuk melihat pentingnya platform perniagaan dalam talian ini dan perkembangan juga di Malaysia, dan mungkin ia akan dapat diteruskan bukan saja semasa pandemik dan selepas pandemik juga ia akan mendapat tempat di kalangan pengguna dan juga pembeli. Pendapat saya, platform untuk digital memang sangat penting sekarang kerana ia agak mudah, iaitu menyediakan komputer dan juga sistem untuk kita teknologikan sistem online. Ini adalah kerana kita perlu kreatif berkaitan dengan produk yang kita jualkan. Penggunaan yang mudah iaitu Instagram dan TikTok itu memudahkan kita membuat iklan untuk produk kita. Ada kebaikannya online ni, iaitu dua perkara yang saya lihat, iaitu pertama, kita tak perlu menyediakan kedai untuk disewa. Dan nombor dua pula, kita meniaga secara 24 jam. Kalau kita ada kedai, kemungkinan kita meniaga antara 8 jam hingga 12 jam saja paling lama. Tapi online kita boleh meniaga 24 jam. Siang pun boleh, malam pun boleh. Dan juga kita perlu kreatif bahawa sekarang ni kalau kita tengok, kalau kita order barang, kemungkinan barang akan sampai besok atau lusa. Tapi kita perlu meningkatkan kreatif untuk barang kita, iaitu apabila kita order pagi, insya-Allah petang barang sampai. Itu adalah lebih baik yang perlu kita fikirkan. Dan dari segi mengubah cara berniaga, bukan saja bergerak secara dalam talian tetapi juga keperluan untuk meningkatkan kesedaran kesihatan di kalangan para pekerja dan proses vaksinasi di kalangan para pekerja untuk pekerja dalam sektor industri mikro dan juga PKS. Bagaimana Datuk melihat keberkesanan program-program kerajaan dalam membantu meningkatkan jumlah pemvaksinan di kalangan pekerja sendiri di dalam sektor-sektor terbabit? Alhamdulillah, kerajaan memang sangat bantu sebab dia fokus pada sektor-sektor yang penting untuk meningkatkan ekonomi kita. Sekiranya perniagaan terutamanya kilang ditutup, sepertinya ekonomi Malaysia terjejas. Alhamdulillah apabila dia buka dan diutama kepada sektor-sektor tertentu, alhamdulillah ekonomi kita berjalan dengan lebih baik dan kaki tangan kita dapat bekerja dengan sempurnanya apabila telah divaksin. Sebab risiko sangat tinggi sebab apabila pekerja datang di tempat kerja, pekerja kita kena pastikan bersih supaya dia tidak berjangkit kepada keluarga mereka apabila pulang nanti. Itu pendapat saya, iaitu versi kedua itu ialah sangat penting. Dan di musim pandemik ini kita dapat lihat banyak PKS yang muncul, yang keluar mula menjadi peniaga dan juga berbagai lagi. Dan tapi ada juga kesukaran di antara mereka yang takut nak keluar pada comfort zone ataupun zone selesa mereka, membuatkan perniagaan mereka menjadi mendata. Jadi bagaimana Datuk melihat perkara ini sebagai satu halangan untuk mereka boost lagi perniagaan mereka daripada berkembang? Saya rasa perlu kreatif. Itu yang sangat penting, kreatif. Sebab kita tak boleh ikut cara-cara yang lama. Hanya menunggu. Sebab sekarang ni kita perlu pandang ke hadapan. Sebab apabila COVID selesai, cara perniagaan itu dah berbeza. Tak sepertinya sedia kala. Sebab biasanya kita berdepan.
Sekarang kita perlu lebih kreatif dengan online. Saya yakin apabila kita kreatif dengan online, dia memudahkan kita untuk meniaga dengan lebih mudah. Bahawa kalau kita tengok dulu, kita berdepan, kita kena pakai duit cash. Sekarang kita tak perlu cash dah. Maknanya kita cara pembayaran ada yang lebih mudah secara online saja. Jadi perkara itu akan berubah apabila COVID selesai nanti. Datuk, bagaimana Datuk melihat soal keselamatan di tempat kerja sekali lagi kerana meningkatnya kluster tempat kerja sekarang ini dan juga merujuk kepada kesedaran di kalangan bukan sahaja majikan, mungkin majikan ada menyediakan SOP dan sebagainya, namun penjiwaan SOP itu kepada para pekerja untuk kilang-kilang kecil dan sederhana di seluruh negara, kerana kita tidak ingin rakyat berkata bahawa sektor kerja inilah ataupun kluster tempat kerja inilah yang menyumbang kepada meningkatnya kes-kes COVID di dalam negara walaupun kadar pemvaksinan agak tinggi pada ketika ini. Pekerja-pekerja dan juga majikan perlu mengambil tindakan yang penting, jangan pandang terlalu rendah di tempat kerja. Sebab apa yang kita perlu amalkan adalah pembersihan dan penjarakan memang peranan yang penting sekarang ni. Dan kita pun perlu nasihat kepada kaki tangan kita supaya apabila selesai kerja, kita tak perlulah merayau ke tempat-tempat lain yang fikirkan tak penting. Lebih kepada pergi berada di rumah dan juga di tempat kerja dia buat ketika sekarang ni. Dan saya yakin apabila pekerja berdisiplin, penyakit COVID ni tidak akan merebak seperti yang terlalu banyak yang sekarang ni. Kita tengok kes hari makin meningkat. Jadi itu yang dapat saya lah. Datuk, hari ini adalah hari yang agak bersejarah juga di mana kita akan mendapat senarai kabinet baru. Apakah harapan Datuk sendiri mewakili peniaga-peniaga kecil, pengusaha-pengusaha mikro dan juga industri PKS itu secara keseluruhan dalam menzahirkan satu harapan kepada kabinet baru negara Malaysia? Itu kita berdebar-debar juga. Kita harap kami ahli perniagaan, saya juga penasihat Dewan Perniagaan Antarabangsa Kuala Lumpur, mengharapkan Kementerian Pembangunan Usahawan memain peranan yang sangat penting. Sebab banyak peniaga yang perlukan dana. Saya pun mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Malaysia kerana memberi dana-dana yang sangat bagus. Macam saya, iaitu Dewan Antarabangsa, mereka membutuhkan MDG untuk membuat pameran di luar negara. Jadi insyaAllah pada bulan Disember, kami Dewan Perniagaan Antarabangsa dan juga Universiti Pahang akan mengada pameran di Jeddah pada 15 hingga 17 bulan. Dan apabila kita pergi sana, kita boleh claim MDG sebanyak maksimum RM25,000. Itu adalah bantuan kerajaan yang membantu IKS untuk membawa produk-produk mereka yang di Malaysia untuk ke luar negara. Jadi itu yang pendapat saya. Terima kasih kerana kerajaan kena prihatin perkara tersebut. Dan terakhir sekali mungkin Datuk sedikit nasihat kepada para peniaga dan juga pengguna agar tidak berputus asa dalam apa juga yang mereka lakukan seiring dengan pembudayaan kita untuk membiasakan di dalam norma baru ini, Datuk. Saya harap bahawa peniaga perlulah kreatif kerana banyak-banyak produk-produk kita yang boleh dipasarkan pasar dan digunakan oleh untuk orang bangsa kita sendiri. Iaitu apabila terutama apabila COVID ni, ramai orang sangat berniaga terutama bidang makanan. Makanan kita iaitu banyak makanan harian yang kita boleh promotekan, iaitu kita ada selemak, kita ada canai, itu biasa berdepan sekarang sistem online. Jadi semua berniaga dan saya rasa benda itu adalah satu benda yang perlu kita ambil kesempatan. Ingat, perlu kita kreatif untuk kita berjaya.